Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, hari ini diberi kesempatan sekali lagi untuk saya nak bagi sedikit tip atau ilmu pada anda semua berkenaan isu mahkamah syariah. So Alhamdulillah, isu topik ni penting. Ramai juga nak tahu, adakah wasiat dan hibah ni benda yang sama? Dari segi perkataan pun tak sama. Pastilah istilah juga tidak sama. Secara orang kata secara kesimpulannya yang saya nak beritahu sini, kebanyakan hibah ni kita bagi sesuatu harta yang berharga, seperti rumah, kereta dan sebagainya kepada seorang tanpa had. Maknanya kita sempurnakan bagi. Tapi mesti ada akad. Hibah ni mesti ada akad. Maksudnya pemberi, penerima lafaz dan harta tersebut. Jadi pastinya akad. Maksudnya kita memberi pada seorang itu, aku hibahkan, contohnya aku hibahkan kereta ini, itu Honda ini, nombor plate sekian kepada kamu, takkan nama IC dan sebagainya. Kemudian orang yang menerima, ya saya menerima hibah tersebut. Jadi ada lafaz dan ada juga harta tersebut, dan juga penerima dan pemberi hibah. Suatu hibah ni kita boleh bagi pada seorang tanpa had. Apa saja nak bagilah, itu namanya hibah. Sedangkan wasiat, dia selalunya wasiat ini dibuat masa hidup juga, tapi dia berwasiat bahawa dia akan bagi tahu kepada waris, sempurnakanlah hajat wasiat saya nak bagi sekian-sekian pada harta ni pada seorang si anu. Tapi selalunya prosesnya selepas meninggal. Kebiasaan wasiat lah. Wasiat ni dibagi kepada waris tersebut selepas meninggal. Dan meninggal barulah di proses tersebut. Sedangkan hibah ni sepatutnya dibuat ketika hidup. Ketika hidup saya nak bagi, patutnya proses tukar nama, proses tu bagi pada hari tu juga sepatutnya lah. Hibah sepatutnya kalau nak bagi terus. Tapi dalam keadaan sekarang nak bagi hibah tetapi takkan bagi sekarang, bagi selepas meninggal. Isunya pengurusan nanti harta selepas meninggal, tapi perjanjian dibuat sekarang supaya tak dapat waris-waris yang lain. Jadi isunya saya nak bagi tahu sini, wasiat lah, hibah lah. Saya nak bagi tahu sini sebab ada yang tak faham. Tapi kalau ikut dari segi dia pemberian juga kan. Hibah wasiat ni pemberian satu harta pada seorang juga, tapi cara dia sangat berbeza. Tengah orang dia katakan lah, saya lihat di sini perjanjian tu dibuat okey, saya memberikan hibah ni, memberikan sebuah contohlah rumah kepada anak saya pertama. Tapi dalam waktu sama dia macam tulis berwasiat atau di bawah tu, inilah tunaikanlah wasiat saya. Pasti faham, kalau hibah sebut hibah, kalau wasiat sebut tu sebagai wasiat. Jangan campur aduk, jadi pening pada. Saya dah jumpa dah perkara ni kan. Dikatakan perjanjian dia hibah, tapi di akhir tu sempurnakan sebagai wasiat saya. Macam mana tu? Jangan campur adukkan. Kalau anda nak buat wasiat 1/3 harta, jangan lebih. Kalau anda nak buat hibah, buat secara hibah, katakan sebagai hibah, anda boleh bagi keseluruhan. Jadi taklah memeningkan kepala waris-waris akan datang. Ini sebagai perjanjian hibah ke wasiat. Ini dah berlaku. Jadi buatlah perjanjian tu, wasiat atau hibah, pada orang yang mahir, orang yang berilmu tentang perkara tersebut. Jangan kita ambil pandangan orang lain, kita buat sendiri, selai je. Ini sebagai perjanjian saya hibah atau wasiat. Janganlah begitu sekali. Sebab ni melibatkan harta. Saya nak nasihatkan kepada anda semua, ini adalah harta kita. Jadi kalau anda nak buat wasiat atau hibah, keluarlah modal sikit pun, ke mahal mana pun kan. Jadi supaya perjanjian kita tu telus dan juga sempurna segi prosedur. Jangan sebabkan kita rasa tak nak keluar sikit pun, kemudian tunggang langgang perjanjian kita hibah wasiat, habis kesudah.
Dah naik mahkamah pula dah. Dah jadi naik mahkamah macam kebiasaan. Bila perjanjian hibah wasiat tu tak mengikut prosedur ataupun tidak menepati kehendak, naik mahkamah lah. Dan menyusahkan ahli waris yang lain. Jadi orang kata bersusah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kata nak bagi sedekah, kata nak bagi hibah, kata nak bagi harta, supaya dapatlah pahala tu pada orang yang berhak. Jadi janganlah menyusahkan juga pada waris yang menerima. Ini nasihat saya kan. Tolong fahamkan dulu apa itu hibah, apa itu wasiat. Ramai tak tahu pun. Janji aku rasa aku nak bagi pada seorang, bagi pada anak seorang satu, nombor dua. Tapi konsep hibah wasiat kena tahu. Kalau anda nak hibah, konsep hibah. Kalau nak wasiat, konsep sebagai wasiat. Dan satu lagi tip yang saya bagi tahu sini, kebanyakanlah saya lihat bila anda dah buat hibah, kan kita ada saksi 2 orang. Kalau boleh kita ambil saksi keluarga terdekat ataupun orang-orang yang ada hubungan keluarga. Jadi mereka ni dapat membantu untuk bagi tahu waris-waris lain bahawa kita telah membuat hibah. Jangan cari orang luar, jangan cari kawan-kawan yang tak tahu kan asal usul mereka. Cari orang ahli keluarga yang terdekat, lelaki yang boleh bantu kita sekiranya dah meninggal nanti. Dia juga yang boleh bantu untuk menyelesaikan masalah hibah kita dan wasiat kita. Saksi, cari ahli waris terdekat 2 orang saksi lelaki. Tapi satu lagi, jangan cari dah tua. Jangan cari dah tua. Kalau umur kita 50-an, jangan cari 60-an. Nanti dia mati dulu. Ataupun orang mati ni tak adalah siapa dulu. Tapi kalau boleh, janganlah cari yang terlebih tua sangat. Nanti nyanyuk. Kemudian dia pun manalah ingat. Cari orang yang satu umur kita ataupun lebih muda sikit, asalkan orang yang ada ilmu pendidikan dan boleh dipercayai. Itu penting, saksi itu adalah sangat penting. Baik, pilih wasiat atau hibah. Wasiat dengan lebih 1/3, hibah anda boleh selesaikan, bagikan semua harta anda. Dan kalau boleh nak hibah, tukar nama atau bagi terus pada kita hidup. Ketika itu bagi terus, jangan lagi tolak-tolak nak bagi selepas meninggal nanti. Ramai yang buat hibah macam proses nanti tempat mati lah, tapi aku bagi hibah dulu, tapi aku takkan tukar nama sehingga mati nanti. Hibah patutnya pemberian kasih sayang, nama kan, pemberian kasih sayang tanpa balasan. Nama pun hibah. So bagilah terus. Kenapa nak tahan-tahan sehingga meninggal? Jadi sebab ada sesuatu lah tu di belakang tu. Tujuannya untuk apa? Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kali ini. Just untuk sharing saja tentang ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.